السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita sekali lagi pada pagi ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dan seterusnya kita menggunakan waktu yang Allah beri ini beberapa minit untuk kita sama-sama mencari pengajaran, petunjuk daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-15. Jadi kita lihat ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah, iaitu Allah, yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi dengan mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segenap pelusuknya. Pelusuknya merujuk kepada bumi yang Allah mudahkan untuk manusia. Wa kulu min rizqi, serta makanlah sebahagian daripada rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kamu akan dikembalikan setelah kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan bumi al-ardha. Kalau sebelum ini kita jumpa ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang penciptaan 7 lapisan langit, maka pada kali ini Allah membawa kita pula tentang kejadian al-ardha, iaitu bumi. Bumi ini, bagaimana kita manusia boleh menetap di atasnya dalam keadaan yang mudah, dalam keadaan yang boleh kita dirikan bangunan di atasnya. Sedangkan kita belajar bumi ini ada gravitinya. Tanah yang kita sedang berada di atas ni sebenarnya adalah tanah yang paling lembut sekali berbanding dengan tanah-tanah yang di bawahnya. Tapi bagaimana kita boleh hidup berjalan tanpa berlaku apa-apa di atasnya? Kita kena tengok perkataan dhalula. Dalam ayat tu ada perkataan dhalula. Perkataan dhalula menurut Al-Gharib Al-Asfahani, ketika mencari apa makna dhalul, perkataan dhalula ia datangnya daripada perkataan az-zullu. Az-zullu maknanya apa? Makana ala qahrin, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah memberikan paksaan. Maknanya bumi ni
dengan rahmat Allah, Allah paksa bumi itu supaya bumi ini dapat didiami oleh manusia dalam keadaan yang baik. Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan perkataan zalula adalah membawa maksud ditundukkan sehingga ia menjadi mudah. Maknanya bumi ni dari sudut sifat sains dia, bagaimana manusia boleh hidup dalam keadaan yang mudah? Jawapan dia, Allah telah pastikan bumi ini sesuai untuk manusia duduk. Ditundukkan bumi itu mengikut arahan Allah sehingga ia menjadi mudah. Perkataan zalul ini, kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita belajar dalam surah Yasin ayat 72, Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah menundukkan haiwan-haiwan ternakan. Haiwan-haiwan ternakan kita belajar dalam surah Yasin. Dulu kita belajar, kalau bukan sebab Allah yang tundukkan haiwan itu susah untuk dibela dia, susah nak dijaga dia. Tetapi Allah telah pastikan haiwan tu dia mesti tunduk, mesti berkhidmat untuk manusia. Sebab tu haiwan-haiwan ternakan boleh dijaga dia, boleh diarah dia. Seperti mana Allah sebut dalam ayat 72, Allah kata وَذَلَّلْنَاهَا, sama macam Allah kata bumi tadi zalula. Jadi Allah mengatakan dan kami menundukkannya, iaitu pada haiwan itu, maknanya ayatnya Allah menjinakkannya. Lahum adalah untuk kegunaan manusia. Itu maksud ayat zalula. Kenapa nak diterangkan zalul? Kerana nak membuktikan bahawa kalau tanpa Allah, maka sudah pasti bumi ini tidak sesuai untuk didiami oleh manusia. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Kathir mengatakan apa? Dia kata ayat yang kita baca 15 ni, Allah menyebutkan nikmat yang telah dia anugerahkan kepada makhluknya dengan menjadikan bumi bagi mereka. Lepas tu Allah bentangkan untuk mereka. Allah membuat bumi ini sebagai tempat menetap yang tenang, tidak sengit, tidak bergoyang, kerana dia telah menciptakan di bumi itu adanya gunung ganang. Allah boleh buat bumi seperti bumi Turki, betul tak? Allah boleh buat. Tapi itu salah satu ujian yang Allah buat, terbukti pada kita. Tetapi Allah ni maha kaya dia, maka dia pastikan bumi ini berada dalam keadaan yang tenang. Untuk siapa? Semua untuk manusia. Kemudian setelah Allah bentang luaskan bumi itu, ayat tadi Allah kata apa? Famshu fi manakibiha. Maksudnya dalam ayat tu Allah minta kepada kita, bumi ni terbentang luas ni, kata Allah, engkau pergilah berjalan ke mana saja yang kamu kehendaki dari seluruh belahan dia. Boleh kita pergi ke mana-mana, semua ni adalah bumi Tuhan kan. Pergilah mana-mana pun di muka bumi ni, itu semua adalah bumi Allahu Azza wa Jalla. Ayat kata famshu fi manakibiha. Manakib ni kalau kita belajar dia adalah bahu lah. Dia macam dua bahu, dia panggil manakibain. Tapi dari sudut bumi, maksudnya daripada satu sudut kepada satu sudut. Kemudian kenapa ayat tu ada famshu fi manakibiha? Lepas tu Allah kata makanlah rezeki sebagai rezeki dia. Kata para ulama, Allah suruh berjalan tu, lepas tu dikaitkan dengan rezeki tadi, sebenarnya adalah ada kaitan dengan usaha. Allah kata berjalanlah kamu di seluruh pelusuknya. Lepas tu Tuhan kata apa? Dan makanlah sebagai rezekinya. Kenapa sebut berjalan lepas tu makan rezeki? Menunjukkan bahawa, kata Al-Imam Ibn Kathir, bahawa usaha merupakan penyebab yang manusia perlu lakukan untuk mendapatkan rezeki. Lepas tu ayat tadi Allah ingatkan kita,
Allah ingatkan, Allah kata bumi ni Allah telah tundukkan untuk manusia. Okey, lepas tu Allah kata pergilah mana-mana, berjalanlah, kata Allah Azza wa Jalla, seluruh pelosok bumi ini. Lepas tu Allah kata makanlah rezeki sebagai rezeki yang ada di mana-mana di bumi itu. Lepas tu Allah ingatkan wa ilaihin nusyur. Allah kata dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maknanya ayat itu Allah ingatkan kita, apa pun rezeki yang kita makan, ia adalah kurniaan Allah. Bumi mana yang kita pergi, sejauh mana pun kita pergi, Allah ingatkan. Allah ingatkan apa? Akhirat. Allah ingatkan di mana saja kamu pergi bertebaran, kamu makan sebagai rezekinya, ingat kepadanya kamu akan dihidupkan kembali. Maknanya Allah nak kata bahawa apa pun, di mana pun kamu berada, apa pun rezeki kamu kena ingat suatu ketika kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, jelas untuk ayat nombor 15, mudah saja. Jadi apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita pelajari sebentar tadi? Nombor satu, ayat ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dengan Allah menundukkan bumi untuk keperluan manusia. Okey, ini pelajaran nombor satu. Pelajaran nombor dua, kalau bumi ni Allah yang jadikan dia, tundukkan dia, bentang luaskan dia, menunjukkan bahawasanya Allah ni dia maha mengetahui apa yang berlaku di bumi ini. Setuju? Sebab bumi ini dia yang bentangkan untuk manusia. Maka Allah memberitahu kepada kita, kenapa dia kata bertebaranlah, berjalanlah seluruh pelosok bumi ini. Lepas tu Tuhan ingatkan kepadanya kamu akan dikembalikan, menunjukkan kepada kita bahawasanya di mana pun kita berada, Allah tu maha mengetahui apa yang berlaku di bumi. Okey. Rakaat kedua imam pagi tadi baca surah apa? Izzazul kan? Ayat yang keempat. Ayat keempat ingat tak? Allah kata apa? Yawma idzil tuhaddisu akhbaraha. Apa maksud ayat tu? Tuhan kata pada hari itu bumi akan ceritakan khabarnya. Di hari kiamat nanti bumi akan cerita tentang khabarnya. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu tahu tak bumi itu akan mengkhabarkan apa kepada Tuhannya? Sahabat tidak menjawab. Sahabat kata Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Nabi mengatakan pada bumi itu dia akan beritahu kepada Allah pada tarikh sekian dan sekian si fulan ini dia buat apa. Dia akan berkata pula si perempuan ini, fulana ini, pada tarikh sekian dan sekian apa yang dia lakukan. Menunjukkan apa? Bumi ini dia hidup, dia saksikan apa yang kita buat di atasnya. Pergilah ke mana-mana pun, kita tidak boleh lari daripada bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tuan-tuan? Kemudian pelajaran nombor 3 yang kita dapat belajar, rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, dengan syarat kita perlu berusaha. Di mana kita kata perlu berusaha? Kerana perkataan famshu fi manakibiha. Mungkin ada orang rezekinya bukan di bumi, dia bukan di buminya sendiri, tetapi rezekinya ada di luar, tetap bumi Allah. Cuma tak bolehlah masuk suka hatilah. Jangan guna ayat ni, ini bumi Allah, tak perlu pasport. Tak betul lah. So ikut peraturan, tapi ingat rezeki Allah ada di mana-mana dengan syarat usaha. Nombor 4, Allah, kita dapat belajar daripada ayat ini, sesibuk mana pun manusia dengan dia mengecapi kenikmatan dunia, mungkin di tempat lain tempatnya indah, kaya, nilai wangnya tinggi dan sebagainya,
kat Malaysia pun alhamdulillah kita dapat nikmat yang besar. Sesibuk mana, selazat mana pun kenikmatan dunia, kita mencari rezeki sesibuk mana pun, Allah ingatkan dia pasti akan kembali menemui pencipta yang ciptakan bumi tu, yang mengizinkan dia memakan rezeki dia. Itu yang Allah ingatkan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, saya ada nukilkan satu hadis dari Nabi SAW untuk Allah ingatkan kita, walaupun Allah bagi kita kebebasan untuk mencari rezekinya di mana-mana bumi Allah, tapi Allah ingatkan kita supaya kawal hawa nafsu kita. Sebab apa? Sifat anak Adam ni, kalau Allah berikan kepadanya satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan minta lembah emas yang kedua. Dan sekiranya kalau Allah bagi lembah emas yang kedua, pasti dia akan minta yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam itu kecuali tanah yang dimasukkan ke dalam perut ini. Maksudnya apa? Mati. Lagi tak mati dia akan pulun, dia akan cari. Tapi Allah ingatkan tentang ada ruang yang perlu diberikan tentang hari akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ni, dalam nota tu juga saya ada nukilkan hadis-hadis tentang bagaimana kita kena buat dengan dunia ni. Walaupun dunia ni Allah ciptakan untuk manusia, saya ada bawakan Nabi membandingkan dunia ini dengan orang yang sedang mengembara. Sekejap saja, hadis ni kita pernah belajar dulu sewaktu kita belajar tadabbur suratul kahfi, kalau kita masih ingat. Dan saya nak nukilkan last kali adalah hadis riwayat Bukhari, cerita Abdullah ibnu Umar. Okey, Abdullah bin Umar ni Nabi SAW pernah pegang kedua bahunya. Nabi pegang bahu dia kiri dan kanan, Nabi sentuh. Nabi cakap kepada Ibnu Umar, Nabi kata, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing ataupun seorang yang musafir. Maksud dia apa? Nabi kata engkau dekat dunia ni, engkau kena jadikan dunia ini, engkau ni seperti orang asing ataupun orang yang dalam bermusafir. Sebab orang asing, dia datang ke mana-mana tempat negara, hati dia sebenarnya ke mana? Hatinya sebenarnya di tempat tinggal yang asal, tapi dia datang ke tempat orang untuk apa? Adalah untuk mencari bekalan rezeki. Cukup bekalannya, dia akan kembali ke tempat asalnya. Macam itulah kita semua. Kita dekat dunia ni adalah kita ni seperti pendatang asing yang Allah letakkan ke dunia. Tapi di mana tempat tinggal yang kita akan kembali? Adalah di hari akhirat. Ataupun kita seorang musafir, habis urusan kita outstation 2 hari 3 hari, dah kita balik. Begitulah kita dengan dunia. Dunia ini adalah seperti tempat yang kita singgah sekejap je, tetapi kita akan kembali kepada rumah kita, tempat tinggal kita yang utama adalah di hari akhirat. Okay. Moga-moga pengajaran ini dapat menjelaskan lagi apa yang Allah nak sampaikan pada ayat yang ke-15. Okay. Bukan sekadar kita tahu pengajaran, mari kita sama-sama mengambil beberapa tindakan. Nombor 1, kita tidak boleh berbangga sebenarnya dan tidak boleh terpedaya dengan mana-mana harta rezeki yang kita miliki, kerana semua itu adalah milik Allah. Kerana bumi adalah milik Allah, di bumi ini ada rezeki, ianya adalah milik Allah. Tindakan yang kedua, kita kena berusaha mencari rezeki di mana-mana bumi Allah Azza wa Jalla. Usaha ni saya kuatkan dengan surah Al-Ankabut ayat nombor 17. Allah kata apa? Fabtaghu 'indallahi rizqa. Allah kata carilah. Fabtaghu. Allah kata carilah rezeki di sisi Allah. Kenapa Allah suruh cari? Maknanya kena
usaha, seperti mana ayat famshu fi manakibiha, berjalanlah. Okey, untuk kuatkan lagi maklumat mencari rezeki, saya ada nukilkan mencari rezeki ni, bekerja ni, sebenarnya dalam Islam ada 3 kelebihan, ada 3 keutamaan. Okay. Yang pertama, bekerja ini ia merupakan satu ibadah. Yang kedua, orang yang keluar bekerja, berusaha dia mencari rezeki Allah, dia seperti orang yang pergi berjihad. Yang ketiga, orang yang keluar berusaha bekerja ini di bumi Allah ini, dia seperti orang yang bersedekah. Ketiga-tiga maklumat ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nukilkan untuk menguatkan ketiga-tiga keutamaan kerja itu. Okay. Ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, kalau kamu ambil tali, pergi naik gunung, cari kayu api, engkau jual kayu api itu, lebih baik daripada kau meminta-minta kepada manusia. Sampai macam tu Nabi memberitahu tentang mencari rezeki. Lepas tu dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahawasanya rezeki yang kita makan dengan usaha kita sendiri, biarlah berpeluh kita, biarlah berpenat kita, lebih baik kita makan daripada usaha sendiri. Seperti mana Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, bekerja dia untuk mendapatkan rezeki, untuk dia mencari sesuap makanan, kata orang. Kemudian tuan-tuan, ini hadis yang kata berjihad kan, orang cari rezeki ni, apabila dia keluar mengusahakan kerja untuk anaknya yang masih kecil, dia berada di jalan Allah. Apabila dia keluar cari rezeki untuk kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia berada di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki adalah untuk dirinya sendiri, maka ia berada di jalan Allah. Itu jihad. Lepas tu kalau bab sedekah, kita lihat dalam hadis ni, Nabi SAW kata apa? Hamba yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan untuk makanan untuk dirimu, dia panggil sedekah. Makanan yang kau cari, engkau bagi kepada anakmu, dinilai sedekah. Makanan yang kau beri kepada isterimu, dinilai sedekah. Makanan yang kau cari diberi kepada pembantumu pun dipanggil sedekah. Betul-betul boleh baca lah dalam hadis yang lain lah. Oh, ada pengulangan hadis tuan-tuan. Kena saya ada ulang kan, repetition. Tak apa, kita dah selesai belajar. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti pada kadar ini. Jelas untuk ayat yang ke-15. Moga-moga kita mendapat sesuatu manfaat daripada ayat yang kita pelajari. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada ayat yang ke-16. Kita akan tengok pula bagaimana Allah tukar bumi ni menjadi sesuatu yang lain pula. Okay. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, ilal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.